Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung beberapa lagi ayat dalam suratul Kahfi, yang mana pada hari semalam kita telah pun menerangkan pada ayat yang ke-10, yang mana ayat yang ke-10 ini Allah telah menceritakan kepada kita bahawasanya terdapat beberapa anak-anak muda ataupun beberapa pemuda, mereka telah pergi ke sebuah gua, yang mana kita sedia maklum mereka ini melarikan diri mencari tempat untuk melindungi mereka. Lalu mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua doa. Doa yang pertama memohon rahmat dari Allah, dan yang kedua mereka berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasyada, memberikan kepada mereka petunjuk pada jalan yang lurus. Pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-11, yang mana ayat yang ke-11 ini Allah memberitahu kepada kita apakah hasil daripada doa yang diminta oleh pemuda-pemuda ini kepada Allah. Allah tidak pernah tidak memakbulkan doa hamba-hambanya yang saleh. Maka Allah menyebutkan pada ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا, huruf fa di situ bermaksud merujuk kepada secara cepat. Kata Allah, darabna, kami tutup. Tutup apa? Ala adharihim, telinga mereka. Maknanya sebenarnya Allah Ta'ala nak tidurkan mereka. Jadi antara anggota diria yang sangat penting untuk tidur lena adalah pada telinga. Jadi Allah kata, maka kami tutup telinga-telinga mereka. Fil kahfi, ketika mana mereka berada di dalam gua itu. Sinina, adada, bertahun-tahun lamanya. Ayat 11 Allah tak cerita lagi berapa tahun mereka ini telah ditutup telinga-telinga mereka. Maknanya Allah nak tidurkan mereka. Kita telah sebutkan bahawa ayat 11 ini termasuk di antara ayat yang Allah cerita secara ringkas. Dia sebut dalam kaedah, dia panggil intisari utama. Kita kan kalau dengar berita kan, sebelum pembaca berita tu dia sampaikan maklumat yang panjang, dia akan kata intisari utama berita pada hari. Dia sebut dulu ringkasan dia. Sebenarnya teknik ini telah digunakan oleh Allah dalam salah satu bentuk mencerita. Jadi Allah cerita dulu. Seolah-olah ayat 11 ni dah macam habis cerita Ashabul Kahfi tu, tapi dia masuk kepada penghujung. Okey, nanti insya-Allah kita akan jumpa ayat yang Allah mengemukakan berapa tahun mereka ini ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Quran
Kalau Allah guna istilah kami, bukan bermaksud Allah tu berbilang-bilang. Dalam Quran, kalau Allah guna kami, kat situ kami, sebenarnya bertujuan untuk ta'zim, adalah untuk mengagungkan Allah. Dia guna kami. Kadang-kadang Allah guna aku. Kalau Allah guna aku, tujuannya adalah untuk mengesakan Allah. Daripada ayat ini, tuan-tuan dan puan, kita dapat belajar. Rupa-rupanya nak bagi lena tidur ni adalah pada telinga. Kadang-kadang mata tidur tempat terang pun tak apa. Tetapi telinga ni. Sebab tu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Menariknya, Nabi kata siapa-siapa yang dia tak bangun, dia tak jaga waktu subuh dia tu, sebenarnya syaitan telah kencing pada kedua telinganya. Kalau kita baca dalam hadis ni, Nabi kata zaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi aw qala fi udhunihi. Ada seorang lelaki, dia mengadu kepada Nabi, ada orang ni dia tak terjaga subuh dia. Nabi kata itulah orang yang telah dikencing oleh syaitan pada kedua telinganya. Tuan-tuan, kita kan belajar apabila bangun tidur kita kena buat apa? Nabi ajar kita basuh tangan, lepas tu Nabi suruh kita berwuduk ni. Lubang hidung kita ni sebenarnya ada syaitan yang berada di dalamnya. Macam kita belajar menguap. Kalau kita menguap, syaitan akan masuk ke dalam mulut kita kalau kita tak tutup dia. Sebab tubuh badan anak Adam ni dia ada rongga-rongganya. Itulah kelemahan anak Adam. Seperti mana Nabi Adam. Jadi syaitan ni, kalau cara dia nak tidur, kalau kita belajar malam, memang syaitan akan ikat dengan hadis yang sahih. Syaitan ikat dengan 3 ikatan. Dia belit dengan 3 ikatan. 3 ikatan tu, setiap ikatan tu dia akan kata, tidurlah, malam masih panjang. Hadis yang sahih. Jadi nak buka 3 ikatan tu, kalau dia bangun, dia zikir, terbuka 1 ikatan. Kalau dia berwuduk, kemudian dia boleh solat, terbuka 3 ikatan. Sebab itu siapa yang tak solat, dia tak bangun subuh dia akan rasa bangun pagi tu dalam keadaan yang tidak aktif. Itu saya nak sebut tentang bagaimana syaitan dia seboleh-bolehnya akan memberi anak-anak Adam ni tidak bangun pada waktu pagi. Jadi salah satu tempat adalah pada kedua telinga anak Adam alaihi salatu wassalam. Cara nak lindung dia, baca ayatul al-kursi. Kita sudah maklum, Nabi kalau dia nak tidur, dia akan tadahkan kedua tangannya, kemudian dia hembus, dia baca ayatul kursi, dia baca 3 kul. Dia sapu daripada atas sampai badannya. Sebab salah satu fungsi ayatul kursi nak lindung daripada syaitan. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ni, Allah Ta'ala dah bawa kita ke penghujung cerita Ashabul Kahfi tu. Allah cuma cerita satu plot saja. Duduk dalam gua tu mereka jadi apa? Allah kata hanya tutup telinga mereka. Itu yang Allah tidurkan. Kemudian Allah bawa kita kepada penghujung cerita Ashabul Kahfi tu. Allah kata thumma, ikut saya baca ya. Thumma ba'athnahum ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Okey. Ayat ni Allah guna summa. Okey. Summa maksudnya kemudian. Okey. Kena ambil maklum begini. Dalam Quran, kalau
Allah nak cerita benda yang macam stage. Contohnya kalau kita kata next, kita kata next kan, dia boleh guna dua. Kadang-kadang Allah guna huruf fa. Kadang-kadang Allah guna summa. Apa beza fa dengan summa? Kalau Allah guna summa, nak menunjukkan bahawa perkara itu mengambil masa yang lama. Dia ambil masa sikit. Sebab tu guna summa, kemudian. Tapi kalau Allah guna fa, dia merujuk kepada cepat-cepat. Dia berlaku dengan next. Dia berlaku dengan laju. Berbeza dengan summa. Ini berbeza penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Al-Quran. Kalau nak tahu huruf fa yang berlaku dengan cepat, surah yang paling senang nak faham surah kuda yang berlari dengan laju. Ingat tak surah apa? Kuda berlari dengan laju. Wal-'adiyati dhabaha. Sambung ayat dia. Lepas tu jumpa huruf apa? Fa. Betul tak? Kan? Wal-'adiyati dhabaha. Demi kuda yang berlari dengan laju. Lepas tu Tuhan sambung kan? Lepas tu fal-muriyati qadha. Fa. Huruf fa kat situ dia merujuk kepada apa? Lepas kuda berlari dengan laju tu apa yang berlaku? Dia termegah-megah. Dia macam tu. Dia keluarkan api. Ayat yang apa dia faham Sebab tu kalau faham ayat Quran ni, dia akan datang, dia akan bawa emosi sekali. Dia akan datang penghayatan. Tapi kalau Allah guna summa, dia merujuk kepada ambil masa baru dia berlaku. Dia macam tu. Jadi Allah kata summa, kemudian. Ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Ingat perkataan ba'asa. Kami bangkitkan mereka. Maknanya Allah bangunkan mereka daripada tidur. Tapi kenapa Allah guna bangkitkan? Lagi kita ulang. Allah kata kami bangkitkan mereka. Kenapa Allah nak bangkitkan mereka yang telah ditidurkan bertahun-tahun? Lina'lama, supaya mereka itu mengetahui ayyul hizbaini, siapa daripada dua golongan antara mereka itu yang lebih tepat kiraannya, berapa lama pemuda itu berada di dalam gua. Okey. Dalam ayat ni kita kena ambil sikit perhatian. Dalam Al-Quran, kalau Allah guna perkataan ba'asa, dia bermaksud kami bangkitkan mereka. Okey, sebenarnya pemuda ni dia tak mati. Sebenarnya dia ditidurkan. Betul tak? Dia ditidurkan bertahun-tahun, ratus tahun. Kemudian Allah kata kami bangkitkan. Kenapa Allah guna istilah kami bangkitkan mereka? Kerana tuan-tuan pernah dengar hari kiamat dipanggil hari Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Kenapa sebut bangkit? Kerana tidur ini sebenarnya adalah seperti orang mati. Sebab tu para ulama mengatakan kita ni mati dua kali, kita ni mati ada dua jenis. Mati yang kecil dia panggil tidur. Betul tak kita tidur kita mati? Kemudian kita dihidupkan balik. Mati yang besar iaitu ketika mati nyawa keluar pada badan. Tu yang orang panggil mati keluar roh tu. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran, ni contohnya dalam suratul Al-An'am ayat nombor 60, Allah ketika mana nak katakan kita tidur ni pada waktu malam, Allah guna perkataan wafat. Kita orang Melayu ni sangat halus bahasa dia. Biasanya kalau kita guna wafat ni dikaitkan dengan siapa? Kita kata macam dengan Nabi kan. Sebenarnya wafat ni umum. Orang biasa pun boleh guna sebenarnya. Dia telah wafat. Cuma orang Melayu ni dia halus bahasa dia kan.
Baca ayat Quran surah Al-An'am ayat 60 tu. Kan Allah kata, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratu bin-nar." Kan Allah kata, dialah yang mematikan, mewafatkan. Ada manusia Allah wafatkan dia pada waktu malam. Lepas tu malam ni apabila kita tidur, kita sebenarnya mati. Sekali lagi kita akan jumpa dalam suratul Zumar ayat yang ke-42, jumpa tak perkataan yatawaffa. Allahu yatawaffa. Allah mewafatkan. Okey, jelas. Jadi apabila kita tidur, sebenarnya kita ni wafat. Dia panggil tidur mati yang kecil. Okey. Kemudian ingat tak doa tidur? Kita baca apa doa tidur? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi apabila Nabi tidur, Nabi baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nabi kata, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Betul tak? Jadi dalam kisah Ashabul Kahfi tu, sebenarnya Allah bangkitkan mereka tu, maknanya Allah Ta'ala gerakkan mereka bangun dari tidur itu. Kenapa? Ini ada tujuan dia. Tujuan dia sebenarnya Allah nak tengok dua golongan. Ayyul hizbain. Okey, isunya adalah dua golongan tu siapa? Okey. Pendapat pertama kata di kalangan pemuda gua tu sendiri. Maksudnya mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Ada sebahagian kata, ada sebahagian kata. Pendapat ulama lain kata, dua kumpulan yang akan mengetahui itu maksudnya adalah manusia di zaman mereka dibangunkan oleh Allah tu. Nanti kita akan belajar selepas 300 tahun mereka dibangkitkan. Al-Quran kata itulah mereka manusia zaman tu yang terbahagi kepada dua kumpulan. Ada yang kata mereka tidur begini lama, ada yang kata mereka tidur begini lama. Pendapat ketiga kata dua kumpulan tu, hizbain itu adalah terdiri daripada dua jenis manusia. Sesama pemuda itu dan juga penduduk zaman mereka dibangunkan. Nanti kita akan belajar zaman mereka bangun, yang mereka nak cari makanan, mereka lapar, mereka bawa satu wang perak. Nanti kita akan tengok zaman itu zaman raja mana. Jadi perkataan hizbain dekat sini, perkataan ayat yang ayyul hizbaini, dua golongan antara mereka ni saya sebut tadi, para ulama tafsir berbeza pandangan. Okay, kenapa Allah nak hidupkan mereka tu? Dua, nak menunjukkan Allah berkuasa. Allah boleh bagi manusia ni tidur tanpa berlaku apa-apa beratus tahun. Allah berkuasa nak hidupkan orang yang mati untuk hidup semula. Dan yang kedua, membuktikan kehidupan semula lah. Okey, jadi kita pergi kepada pengajaran dia. Kita dah 18 minit 52 saat. Okey, yang tindakan pertama. Tindakan pertama yang dapat kita belajar sebelum tidur, zikir dan berdoa. Sebab ada kaitan tadi dengan kalau nak tidur, fungsi pada telinga. Jadi kita bimbang, syaitan telah tidurkan kita. Yang kedua, apabila kita belajar tujuan Ashabul Kahfi Allah tidurkan dan Allah bangkitkan, nak menunjukkan ada kehidupan selepas mati, maka tindakan yang dapat kita belajar, teladan dia buat apa? Tingkatkan amal soleh untuk kita menempuh alam mati. Sebab apa alam mati? Sebab kita tak tahu malam ni kita tidur, kita tak jamin boleh bangun semula. Tak ada siapa boleh jamin. Besok dia boleh bangun ke dia tak boleh bangun. Tapi kita bersedia buat amal soleh. Taubat banyak-banyak. Dan yang kedua, kita buat amal soleh untuk persediaan hari akhirat. Jadi itulah dua pengajaran utama yang dapat kita belajar untuk ayat yang ke-12. Besok insya-Allah kita akan masuk kepada perincian cerita Ashabul Al-Kahfi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.